Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang diberikan kepada kumpulan saya, kumpulan 3, iaitu why experiment are conducted. Kenapa eksperimen dijalankan? Okey, ada 3 sebab kenapa eksperimen dijalankan. Okey. Dalam psikologi eksperimen, 3 sebab ini adalah sebab yang pertama adalah penyelidik ingin menguji teori dan menyediakan pakaran data berkenaan dengan tingkah laku. Sebab yang kedua adalah penyelidik ingin melakukan penyelidikan tanpa teori untuk melihat keputusan tingkah laku. Dan sebab yang ketiga adalah penyelidik ingin menguji atau meniru eksperimen yang telah dilakukan sebelum ni. Okey. So, untuk sebab yang pertama, penyelidik ingin menguji teori dan menyediakan pangkalan data berkenaan dengan tingkah laku. Okey, selalunya eksperimen dilakukan dengan terancang dan penyelidik mempunyai idea yang jelas berkenaan dengan hasil dapatan kajian. Eksperimen yang kritikal adalah eksperimen yang dijalankan untuk menguji dan membandingkan dua teori untuk membuat ramalan keputusan yang berbeza-beza. Okey, di sini kita tengok ada teori A dan teori B. Okey, salah satu hasilnya akan menyokong teori A dan yang lainnya akan menyokong teori B. Oleh itu pada asasnya eksperimen akan menentukan teori yang manakah hendak ditolak dan yang manakah hendak diterima. Okey, eksperimen kritikal ini selalunya tidak berjalan dengan baik kerana penyokong teori yang ditolak itu bijak memberikan penjelasan untuk tidak bersetuju atau menolak penafsiran eksperimen yang tidak baik. Sebagai contoh, kita boleh lihat di sini dalam penjelasan berkenaan dengan bagaimana manusia mengalami kelupaan. Okey, terdapat dua penjelasan berkenaan dengan kelupaan. Okey, penjelasan yang pertama adalah maklumat dalam memori akan hilang dan pudar bergantung kepada masa. Contohnya, maklumat disimpan di dalam memori akan hilang seperti lampu mentol yang ditutup. Okey, penjelasan ini kita panggil sebagai trace decay. Okay, dalam penjelasan yang kedua, maklumat dalam memori tidak pernah hilang, tetapi disebabkan oleh maklumat bertembung di antara satu sama lain hingga menyebabkan berlakunya kekeliruan. Di sini kita akan dapat lihat bagaimana teori ini berlaku macam berlaku ketidakseragaman. Okey, so macam mana dia punya kesimpulannya adalah eksperimen yang ketiga, masa yang diberikan untuk memori menyimpan maklumat akan menyebabkan memori dapat menyimpan maklumat lebih banyak dan lebih lama. Okey, itulah kesimpulan yang dapat. Okey. Okey. Sebab yang kedua pula adalah penyelidik ingin melakukan penyelidikan tanpa teori untuk melihat keputusan tingkah laku. Okey, penyelidik melakukan eksperimen dengan ketiadaan teori yang menarik untuk melihat apa yang berlaku. Kita boleh menyebutkannya sebagai eksperimen bagaimana jika ataupun eksperimen what if. Pelajar psikologi yang selalu menggunakan teknik ini, iaitu pelajar sering membuat percubaan what if kerana eksperimen ini tidak memerlukan pengetahuan tentang teori ataupun pangkalan data yang ada dan dapat dirumuskan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian peribadi. Penyelidikan cara sebegini sering mendapat kritikan kerana masalah penyelidik yang tidak efisien dan tidak lengkap. Okey, sebab yang ketiga adalah penyelidik ingin menguji atau meniru eksperimen yang pernah dilakukan sebelum ni. Sebagai contoh, kerana hasilnya telah terbukti dan lebih meyakinkan. And then, penyelidik menggunakan cara yang lebih baik untuk meniru adalah lebih memperluaskan prosedur sebagai sebelumnya dengan menambah sesuatu yang baru sambil mengekalkan sesuatu yang lama. Dan pengulangan prosedur adalah sama, tapi keputusannya akan dapat menambahkan pengetahuan saintifik. Pengulangan semasa ini menunjukkan keluasan hasil dengan menunjukkan bagaimana ianya dapat dikekalkan atau tidak terhadap pemboleh ubah bebas yang berbeza.
Okey, itu sajalah daripada kepada kami. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih.